Okey, kita bertemu lagi dalam kelas online UPKK. Okey, untuk hari ini saya Ustazah Anis Maliha binti Muhammad Fauzi. Okey, hari ini saya nak mengajar kepada pelajar-pelajar subjek ibadah. Okey, ibadah tahun 5 UPKK. Okey. Sebelum kita cuti, kita dah belajar tentang solat jamak dan qasar. Kita dah belajar tentang solat-solat orang uzur, orang sakit. Lepas tu kita dah belajar solat-solat sunat. Okey, hari ni kita nak sambung. Okey, tajuk solat jenazah. Okey. Pernah dengar solat jenazah? Mesti pernah dengar kan? Okey, solat jenazah ni apa? Okey. Sebelum kita nak masuk solat jenazah ni apa? Okey, bila satu tempat tu telah menerima berita kematian seorang Muslim, okey, ada 4 perkara yang kita sebagai orang Muslim ni kena buat, wajib buat. Yang pertama, kita kena uruskan jenazah tu, kena mandikan dia. Okey, yang kedua, kena kafankan dia. Dan yang ketiga, kena solatkan mayat tu, jenazah tu. Dan yang keempat adalah mengembumikan jenazah. Okey, so hari ni kita tak nak belajar tentang pengebumian jenazah. Kita tak nak belajar tentang mandikan jenazah. Cuma hari ni kita nak belajar tentang solat jenazah. Nampak tak? Itu kubur kan? Okey. Solat jenazah. Okey. Berapa orang yang dah biasa pernah buat solat jenazah? Antak? Siapa pernah? Angkat tangan sikit. Tak ramai. So masa solat jenazah tu mesti ikut-ikut je kan. Tak tahu pun apa benda nak buat, benda nak baca kan. Okey, so hari ni kita nak kita nak tahu sikit tentang solat jenazah. Okey. Apa maksud solat jenazah? Siapa tahu? Okey, dah ada ke depan. Okey, solat jenazah ialah solat yang dilakukan ataupun dibuat oleh orang yang hidup. Orang yang hidup tu kita lah. Okay? Kita yang hidup buat solat untuk orang yang telah meninggal dunia. Kita solatkan dia. Selalu kita solat tak ada apa-apa kan di hadapan kita. Okay, ni solat tu di hadapan kita ada jenazah tu. So kita kena buat solat untuk dia. Okay? Kenapa kena buat solat untuk dia? Nanti saya akan terangkan. Okey. Solat ni ini adalah maksudnya. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang yang hidup. Okey, orang yang hidup, kita yang hidup. Kita buat solat tu ke atas orang yang telah meninggal dunia. Okey. Apa hukum dia? Okey, hukum dia apa? Hukum solat jenazah ni, okey, setiap solat ataupun ibadah yang kita lakukan ada hukum-hukum dia. So, solat jenazah adalah apa hukum solat jenazah? Solat jenazah ialah fardu kifayah. Okey, solat jenazah ialah fardu kifayah. Apa fardu kifayah ni? Fardu kifayah ni maksud dia kalau dekat satu kawasan tu, tempat kita duduk tu, dah ada orang yang boleh uruskan jenazah, boleh solat jenazah, ataupun orang yang ahli keluarga dia dah ada. So ahli keluarga dia yang ataupun jiran-jiran tetangga dia dah ada yang buat solat jenazah tu, maka kita yang jauh-jauh yang tak ada kena-mengena ni tak buat pun tak apa. Okey, jadi dia jadi jatuh fardu kifayah. Kalau dah tak ada siapa pun buat, okey, tak ada siapa buat, jadi berdosa. Kalau tak ada siapa pun nak solatkan mayat tu, tak ada siapa pun nak solat jenazah ke atas jenazah, so itu kita dah jadi berdosa. Sebab benda ni fardu kifayah, kena buat. Okey, kalau dah ada orang yang buat, tak apa. Okey, berbanding kalau jadi fardu ain. Kalau jadi fardu ain, semua kena buat. Kalau ada orang meninggal, kita kena buat solat jenazah, semua orang. Okey, tapi bukan fardu ain, ia hanya fardu kifayah. Kalau dah ada ahli keluarga dia ataupun masyarakat setempat pergi ke masjid, tengok ada jenazah, seorang yang sekali buat solat jenazah, dah jadi, dah memadai, dah okey. Tapi, okey, Nabi galakkan kita buat solat jenazah ni. Kalau kita dapat berita tentang kematian saudara kita ke, sahabat-sahabat kita ke kan, okey, kita pergi tengok jenazah dan kita
buat solat jenazah ni digalakkan. Kenapa? Kenapa digalakkan? Kerana ia menjadi doa. Okey, menjadi doa kepada jenazah tu. Lagi ramai orang solatkan dia, lagi banyak pahala yang dapat. Okey, Nabi bersabda dalam hadis Nabi, dalam riwayat Muslim. Nabi kata bila seseorang Muslim tu meninggal, lepas tu ada 40 orang lelaki, 40 orang lelaki yang beriman ni solat, maka dia akan dapat apa? Akan dapat sesuatu, syafaat, akan dapat syafaat di akhirat. Kalau ada 40 orang, mungkin 40 orang tu berapa soft? Ada 2 soft atau 3 soft lah, 40 orang kan, ataupun 5 soft kan. Okay? Kalau 40 orang lelaki, macam orang nak buat solat Jumaat kan, 40 orang lelaki solatkan jenazah, maka jenazah tu akan dapat syafaat. Tak kira dah siapa pun jenazah tu, masa hayat dia, masa dia hidup dia nyamun ke, tapi tiba-tiba walaupun dia ada dosa dia banyak pun, tapi kalau ada orang datang solatkan dia masa hari dia meninggal tu, orang datang solat 40 orang lelaki, lebih daripada 40 orang, ataupun lebih daripada 3 soft, maka si mati jenazah tu akan mendapat syafaat daripada Allah di hari akhirat. Dan kalau Nabi kata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata kalaulah si mati tu disolatkan oleh orang yang masih hidup lebih daripada 3 soft, ataupun 3 soft, ataupun lebih daripada 3 soft, insya-Allah syurga lah buat jenazah tu. Kita tak nak ke? Kita pun nak kalau kita mati, orang solatkan kita. Lagi ramai, lagilah banyak kita dapat syafaat. Lagi ramai orang solatkan kita, doakan kita, lagi banyaklah kita dapat. Dan itu adalah doa. Sebab tu dah digalakkan sebagai doa. Sebab kita dah tak ada bila kita mati, dah tak ada bekalan dah. Okey, dah tak ada bekalan dah di akhirat nanti, melainkan doa daripada orang-orang yang soleh, doa-doa anak-anak kita yang soleh, doa sahabat-sahabat kita, orang yang masih hidup yang soleh doakan kita. Lagi banyak orang doakan kita, lagi banyak syafaat yang kita dapat di hari kiamat nanti. Okey? Sebab itulah kita digalakkan buat solat jenazah. Okey. Itu untuk hukum. Okey? Faham ya? Hukum dia adalah fardu kifayah. Jangan jawab wajib, jangan jawab fardu ain, jangan jawab sunat, jangan jawab harus. Okey, hukum solat jenazah adalah fardu kifayah. Okey. Apa pula rukun solat? Okey, dalam setiap ibadah, contoh solat, dalam solat yang kita lakukan mesti ada rukun. Rukun ni adalah perkara yang wajib. Okey? Dengar? Perkara yang wajib. Rukun adalah perkara yang wajib ada dalam ibadah tu, dalam solat tu. Okey, kalau kita tak buat solat tu tak sah, ataupun solat tu tak jadi apa-apa lah. So solat tu tak terima lah kan. Okey, apa wajib dia? Apa rukun dia? Yang pertama, okey, yang pertama mestilah kena berdiri tegak. Okey, orang yang nak solatkan jenazah tu mestilah berdiri tegak, kecuali orang tu tak boleh berdiri, so dia duduklah kan. Tapi kalau orang jadi kena berdiri. Okey, kita kena berdiri. Yang pertama, berdiri tegak. Okay, daripada awal sampai habis memang berdiri je. Okey, berdiri tegak. Nampaknya macam ni yang saya lukis ni. Okey, berdiri tegak yang pertama. Wajib berdiri. Berdiri tegak. Okey, yang kedua, niat. Okey, niat dia apa? Niat dia apa? Okey, niat dia. Okay, nampak tak? Okey, yang kedua adalah niat. Rukun dia, wajib kita baca niat. Mana ada orang solat tak baca niat? Mesti kena solat mesti kena ada niat. Okey, nampak tak? Okey. Kalau lafaz niat untuk jenazah lelaki, okey, kalau untuk jenazah lelaki kita baca macam mana? Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah makmuman. Selalunya kita sebagai makmum lah kan. Okay, imam tu selalunya untuk imam. Okay, so kita akan baca makmuman lillahi ta'ala. Okay, cuba baca lagi sekali sama-sama.
usalli. Kalau mayat dia lelaki, bukan kita yang lelaki. Okey, kalau mayat yang kita tengah solat tu adalah mayat lelaki, so kita nak solat ke atas dia, kita nak solat untuk dia, so kita kena baca niat dia. Usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin. Okey, fardul kifayah. Okey, fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku solat ke atas mayat ini, mayat lelaki ini, 4 takbir. Okey, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau lafaz niat perempuan, mayat tu mayat perempuan, kita nak baca macam mana? Usalli ala hazihil mayyitati. Okey, tadi lelaki mayyiti. Okey, mayyiti. Kalau perempuan mayyitati. Okey, kalau dhamir mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Ma'muman. Okey, ma'muman kita sebagai ma'muman lillahi ta'ala. Lagi sekali, usalli hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman. Kalau makmum, kita selalunya sebagai makmum sahaja. Kita baca makmuman. Okey? Okey, ini untuk lafaz niat lelaki kalau mayat tu lelaki, dan lafaz niat kalau mayat tu perempuan. Okey, nampak? Sempat tak nak salin? Nanti boleh tengok balik. Okey? Okey. Dah tak ada ruang nak tampal. So, saya kena pegang je lah. Boleh tengok boleh nampak Okey, ini niat untuk mayat lelaki dan mayat perempuan. Okey. Itu untuk mayat lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Kalau mayat itu adalah kanak-kanak. Kanak-kanak ni apa? Kanak-kanak ni maksud dia mayat yang belum baligh, belum cukup umur. Okey? Mayat yang belum cukup umur, lafaz dia lain pula. Okey. Kena tambah apa? Kalau tengok, kena tambah tifli. Tifli tu kanak-kanak. Okey? Okey, kalau lafaz niat untuk kanak-kanak lelaki, usalli ala hadzal mayyitil tifli arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kita ulang lagi sekali. Usalli ala hadzal mayyitil tifli. Okey? Arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Okey. Kalau lafaz niat bagi kanak-kanak perempuan pula. Okey? Kalau kanak-kanak perempuan, macam mana kita nak baca? Okey. Usalli ala hazihil mayyitati tiflati. Tifli lelaki. Kanak-kanak lelaki. Kalau perempuan, tifli lati arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Usalli ala hadhil mayyitatil tiflitati arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Okey, boleh? Boleh tak? Tugasan dia ni, pelajar-pelajar perlu menghafal niat-niat untuk setiap jenazah dewasa dan kanak-kanak. Okey, ini adalah tugasan yang pertama untuk subjek solat jenazah, subjek ibadah solat jenazah. Sebab nanti lepas buka sekolah kita nak tanyalah. Okey, niat ni kena hafal. Okey, ini untuk mayat kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Okey, nampak? Okey. Kalau mayat tu ramai, contoh macam kebakaran ke, kan? Satu rumah, satu family kebakaran, mati semua rentung. Ataupun aksiden,
satu keluarga dalam satu kereta tu semua mati kan, meninggal. So bila accident dia orang akan korek tanah yang lahat tu, akan korek dan dia orang akan tanam dalam satu liang lahat. So bila kita nak solat pun kita nak solat semua kan. Semua mayat dia macam ramai lah. So bila mayat tu lelaki perempuan jenazah ramai, so kita hanya baca satu niat ni je. Okey, apa niat dia? Usalli ala haula'i al-mauta, haula'i al-mauta arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Lagi sekali kita baca usalli ala haula'il mauta arba'a takbiratin fardul kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk jenazah ramai. So bila ramai tu campurlah lelaki perempuan. So kita akan baca ni. Okey. Dan sebenarnya dalam solat jenazah ni ada juga, pernah dengar tak? Solat jenazah ghaib. Okey, jika jenazah tu ghaib, okey, ghaib ni maksudnya kadang-kadang jenazah tu hilang, kita tak jumpa, tak ada jenazah depan kita, ataupun jauh. Maknanya kita nak pergi tengok jenazah tu jauh. Kalau jauh lebih daripada 2 marhalah, okey, 2 marhalah, kita boleh buat solat jenazah ghaib. Okey, bila ghaib, niat tu sama je, cuma selepas mai tata ni, okey. Tadi kan yang selepas mai tifli ni sebelum arba'ah tu, okey. Sebelum arba'ah, okey, sebelum arba'ah ni, okey, contoh kan, usalli ala haula'il mauta, okey, selepas mauta ni sebelum arba'ah, kita tambah, kalau jenazah tu lelaki kita tambah ghaib. Okey. Contoh fardul kifayah haula'il mauta al-ghaib. Okey. Al-ghaib. Kalau untuk lelaki, kalau untuk perempuan al-ghaibah. Arba'ah takbiratan. Okey. Kita tambah al-ghaib dengan al-ghaibah sahaja. Okey. Boleh nampak? Okey, ni untuk jenazah yang ramai. Okey, saya tunjuk lagi sekali Okey, ni untuk jenazah dewasa lelaki dan perempuan. Okey, lafaz niat untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. Dan untuk jenazah yang ramai, so kita baca satu saja niat ni. Okey, boleh? Okey, ini adalah niat-niat dia. Okey, kita sambung Okey. Rukun yang kedua tadi niat. Okey. Yang ketiga takbir. Okey. Yang ketiga kita wajib takbir. Takbir 4 kali. Okey. Takbir 4 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. So 4 kali kena angkat takbir. Macam Pak Long ni. Macam ni. Kan? Okey. Yang keempat, baca Al-Fatihah. Okey, baca surah Al-Fatihah. Yang kelima, baca selawat pada Nabi selepas takbir yang kedua. Maksudnya, masa takbir yang kan pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang kedua tu, masa lepas angkat takbir tu, baca selawat kat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baca yang tu je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu baru angkat takbir yang ketiga. Okey. Doakan jenazah selepas takbir yang ketiga. Tadi yang kedua, masa kita angkat takbir yang kedua, kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa takbir yang ketiga, Allahu Akbar, lepas takbir yang ketiga, kita doakan mayat. Okey, apa doa dia? Okey, masa takbir yang ketiga, kita baca doa untuk mayat. Apa doa dia? Allahumma, kalau jenazah lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lagi sekali, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, itu untuk jenazah lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha
wa'afiha wa'fu anha. Okey? Ini doa yang kita baca masa takbir yang ketiga. Kalau kita hafal, maknanya bila kita hafal, dia tak jadi panjang pun. Okey? Singkat je doa ni. So, kena hafal lah. Kalau tak hafal tu yang jadi lambat baca tu. Okey? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Apa maksud dia? Okay, maksud dia, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia dan ampunilah segala kesalahan dia. Dia tu siapa? Si mati, jenazah tu. Kita doakan dia masa takbir yang ketiga. Okey, boleh? Okey. Okey, 6 sahaja rukun solat jenazah. Yang pertama tadi apa? Berdiri tegak, berdiri tegak. Berdiri tegak, berdiri tegak. Okey, yang kedua, niat. Tadi niat yang saya dah tunjukkan. Okey, yang ketiga, takbiratul takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua. Okey. Okey. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita ikut imam. Okey. Yang keempat, baca Al-Fatihah. Dah habis takbir 4 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai habis. Okey. Lepas tu, yang kelima, masa takbir yang ketiga, masa takbir yang kedua, kita baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Bila takbir yang ketiga, kita baca apa tadi? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey. Kalau perempuan, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey. Itu adalah takbir yang ketiga. Okey. Tengok syarat sah. Okey, sah solat tu. Solat jenazah ni sah. Macam mana sah? Maknanya tutup. Yang pertama kena tutup aurat. Okey. Boleh ke solat jenazah pakai je apa yang kita pakai? Contoh kita pakai tudung singkat ataupun pakai shawl, pakai selendang je bagi nampak rambut. Yang kalau lelaki pakai sependek, boleh tak nak solat jenazah? Tak boleh. Sebab syarat sah solat jenazah mestilah macam kita solat biasa. Yang pertama mestilah tutup aurat. Lepas tu kena suci. Suci daripada hadas kecil dan besar. Maknanya kena ada wuduk. Okey, lepas tu mestilah menghadap kiblat. Mayat tu kita letak menghadap kiblat. Kena solat menghadap kiblat. Tak boleh solat suka hati je. Okey? Ini syarat sah. Tutup aurat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan menghadap kiblat. Okey. Apa sunat-sunat yang ada dalam solat jenazah? Apa sunat? Sunat-sunat ni apa? Sunat-sunat ni adalah perkara yang bila kita buat, okey, dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa, rugi je. Baik kita buat kan? Okey. Sunat-sunat ni adalah perkara yang Nabi buat. Nabi buat ke solat jenazah. Yang pertama, apa dia yang pertama Nabi buat dalam solat sunat jenazah? Okey, solat sunat jenazah pula. Solat jenazah. Okey, yang pertama Nabi angkat tangan. Maknanya bila takbir tu angkat tangan. Boleh je takbir tak angkat tangan. Okey, Allahu Akbar. Boleh. Tapi kita nak ambil pahala sunat, kita Allahu Akbar, angkat tangan tu. Kalau lelaki kena buka, kalau perempuan kena rapat. Okey. Yang kedua, letak tangan atas pusat. Maksudnya masa dah angkat takbir, tangan letak dekat pusat. Ada mazhab lain tak letak kat pusat, dia macam ni je. Ataupun tangan dia letak kat dada. Okey, kita letak dekat pusat. Dia sunat, itu adalah sunat Nabi SAW. Okey, yang ketiga, baca doa selepas takbir. Takbir keempat ni sunat baca doa pula. Tadi kan takbir yang kedua selawat. Takbir yang ketiga kena baca doa yang Allahumma fillahu warhamhu tu. Okey, takbir yang keempat nak baca apa? Nah, disunatkan je. Okey, baca Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Apa maksud dia ni? Apa maksud doa ni? Okey. Okey, ya Allah. Okey, maksud ni doa ni. Maksud dia ialah, ya Allah,
janganlah engkau tahan pahalanya daripada kami, dan janganlah timbulkan fitnah kepadanya. Jangan timbulkan fitnah kepada kami selepas kematian, serta ampunkanlah kami dan dia. Maknanya kita minta lagi kepada Allah supaya doa tu janganlah kita doa ni jangan bagi pahala yang kita buat untuk dia tak sampai. Maknanya jangan engkau tahan. Maknanya pahala dia tu, pahala-pahala yang dia buat tu jangan tahan. Okey, minta lagi ke Allah supaya apa pahala-pahala yang dia buat tu Allah bagi kat dia, sampaikan dekat dia. So dia akan dapat pahala-pahala tu. Dan jangan bagi ada fitnah. Fitnah kan selepas mati macam-macam. Kita dah mati dah, tak boleh buat apa dah. So fitnah akan datang. So minta ke Allah jangan bagi ada fitnah di antara jenazah dengan kita. Jangan ada tiba-tiba fitnah yang menyebabkan tersiksanya kita di alam kubur. Okey. Ini sunat saja doa ni. So, kalau kita nak baca lebih baik. Okey. Yang keempat, imam berdiri bertentangan. Okey, ini sunat. Imam berdiri bertentangan. Bertentangan tu maksudnya imam duduk berhadapan dengan mayat. Kalau mayat tu perempuan, okey. Kalau mayat tu perempuan, imam tu dia duduk di bahagian pinggang. Okey, Ini imam, ni kepala imam. So duduk dekat pinggang mayat jenazah perempuan tu. Kalaulah jenazah tu lelaki, kepala imam dekat kepala. Maknanya imam duduk dekat kepala jenazah lelaki. Okey, yang kelima, sunat yang kelima, berpaling. Maknanya basuh salam, berpaling ke kanan dan ke kiri. Okey, ni sunat. Kalau tak paling pun tak apa, tapi sunat kita berpaling ke kanan dan ke kiri bagi salam. Yang keenam, sunat buat solat jenazah di masjid. Memang kita kebanyakan kalau kat sini memang kita akan buat solat jenazah dekat masjid ataupun dekat surau kan. Kita jarang buat solat jenazah kat rumah. So, jenazah tu akan dibawa daripada kafan apa semua. Jenazah akan dibawa ke masjid ataupun di surau. Solat jenazah di situ. Lebih afdal, sunat, dapat pahala. Okey, yang ketujuh, berjemaah. Solat jenazah yang kita buat tu secara berjemaah lebih baik. Dan yang ke-8, perlahankan bacaan, suara bacaan. Maknanya kita baca niat, kita baca Al-Fatihah, kita baca selawat, kita baca doa ni semua dalam bacaan yang senyap. Okey? Yang ke-9, sunat buat soft, 3 soft ataupun lebih daripada 3 soft. Maknanya tak kisahlah mayat siapa pun, kita tiba-tiba kita pergi ke masjid di surau tu, kita nampak ada orang nak buat solat jenazah, join sekali. Okey, join sekali untuk kita taikkan, kita ni lah lebihkan soft supaya dapat doakan si mati. Walaupun kita tak kenal dia tetap kita punya saudara seagama kita. Okey. Okey, yang ke-9 buat 3 soft atau lebih. Okey, faham? Ini adalah 9 sunat yang digalakkan kita buat semasa solat jenazah. Okey. Boleh faham? Saya laju sangat ke? Takkan. Kalau laju, boleh tengok balik. Boleh tengok balik video ni supaya pelajar-pelajar faham dan boleh catat nota. Okey? Kalau tak faham apa-apa soalan, kalau tak faham boleh tanya di ruang komen. Okey. Soalan. Okey, soalan Ustazah. Okey, soalan saya. Okey, soalan saya. Kenapa solat jenazah ni digalakkan? Okey? Kenapa solat jenazah kita digalakkan buat solat jenazah? Kenapa? Walaupun dia fardu kifayah, okey, kita tak buat pun tak apa. Okey, kalau dah ada imam dengan Bilal, Tok Bilal ataupun Tok Siap buat pun dah cukup dah. Tapi kenapa kita digalakkan buat solat jenazah? Soalan dia. Satu je soalan dia. Okey? Kenapa kita digalakkan buat solat jenazah ni? Kenapa? Okey? Jawapan dia ada tadi saya dah terangkan. Kenapa? Okey? Kenapa? Soalan dia, kenapa ataupun mengapa kita digalakkan buat solat jenazah? Kenapa? Okey, jawapan dia nanti salin soalan ni. Kenapa? Mengapa kita
sebagai orang Muslim digalakkan buat solat jenazah ni untuk jenazah. Kalau ada jenazah, kita digalakkan buat solat untuk dia. Kenapa? Kalau boleh ramai, lebih daripada 3 sof, lebih daripada 40 orang lelaki, 40 orang jemaah. Kenapa? Kenapa kita digalakkan buat? Okey? Okey, salin soalan ni. Tulis jawapan dia dan nanti kumpul dan hantar masa buka sekolah nanti. Okey. Itu saja daripada saya untuk tajuk solat jenazah dalam subjek ibadah tahun 5 UPDK. So kalau ada apa-apa soalan dan pertanyaan, boleh anjurkan, boleh tulis di ruangan komen. Saya akan cuba jawab apa yang pelajar-pelajar tak berapa jelas dan faham. Okey, itu saja daripada saya. Wallahualam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa untuk episod akan datang untuk subjek ibadah. Kita ada tajuk yang seterusnya ialah tajuk puasa Ramadan. Dan nak dekat Ramadan ni, so apa yang kita kena buat dalam bulan Ramadan? Puasa. So puasa Ramadan ni apa? So tunggu untuk next episode. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.